Sikit lagi dah tuan saya ringkaskan. Perkara yang kedua yang saya nak nyatakan untuk satu peringatan pada diri saya. Ya, boleh jadi ustaz-ustaz kita dah ingatkan tuan-tuan lagi sekali. Ulangan lagi sekali, iaitu doa yang kita baca juga. Ya, doa yang kita baca bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Betapa bijaknya Nabi menggabungkan dua kalimah dengan cukup mudah kita faham. Nabi guna tuan-tuan redha dengan syurga. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami ya Allah, nas'aluka, memohon kepadamu, ridhaka, redamu ya Allah, wal jannah, dan syurga. Kita boleh lihat di sana beberapa sudut tuan-tuan. Sudut yang pertama ialah gabungan dari sudut kalimah redha dengan syurga. Awak tuan-tuan ya? Maknanya siapa yang Allah tidak redha, tak ada syurga bagi dia. Yang kedua, Nabi guna kalimah murka dengan neraka. Wa na'udzubika, kami minta berlindung denganmu ya Allah, min sakhatika, daripada murkamu, wan nar, dan neraka. Maknanya sesiapa yang hari ini Allah murka kepada dia, mati dia di mana sekalipun, neraka dia. Lepas tu tuan-tuan sekalian, ada orang ni mati di Mekah pun masuk neraka dia. Tuan-tuan tahu ya? Kerana dia mati dalam murka Allah. Tuan-tuan tahu ada orang mati di Mekah yang masuk neraka? Kau tak tahu? Lah, Abu Jahal takkan tak tahu. Abu Jahal dengan Abu Lahab. Nampak tuan-tuan? Mati di Mekah, lahir di Mekah, kat pengenalan Mekah tuan-tuan. Ada? Ada orang tuan-tuan. Cerita kat pengenalan. Biarkanlah saya nak bagi tahunya ialah berkaitan dengan tuan-tuan sekalian, mati di Mekah, lahir di Mekah, hidup di Mekah, pernah tawaf, pernah ibadah haji. Lebih dia tuan-tuan, Abu Lahab, Abu Jahal ni melaksanakan ibadah haji lebih awal pada Nabi. Tuan-tuan tahu ya? Baca sirah-sirah Nabi, dia tawaf, tapi dia tawaf tak ikut Islam, tak ikut agama, maka neraka dia. Okey tuan-tuan ya? Sebab tu kita kata baik, saya nak gabung tuan-tuan sekalian yang Nabi pertama, tidak ada syurga tanpa redha Allah. Dan siapa yang sedang dimurka oleh Allah, mati dia bulan Ramadan pun Allah murka. Kalau Allah murka kat dia tuan-tuan, neraka dia. Satu. Yang kedua, di sudut yang kedua kita gabung tuan-tuan sekalian, Nabi dahulukan kalimah redha dengan syurga. Itu yang kita kata bahawa tidak ada syurga tanpa redha. Nabi dahulukan kalimah redha. Baik, soal sekarang tuan-tuan, macam mana saya tuan-tuan nak tahu Allah redha tak dengan kita hari ini? Allah redha tak dengan kita sebelum ni? Macam mana nak tahu? Sebab tu tuan-tuan, bulan ni bulan Quran. Quran bagi tahu semua sekali. Suratul Maidah ayat 3. Tuan-tuan tahu ya? Tapi tuan-tuan ya sedia maklum, cuma sekadar kita tazkirah. Tuan-tuan dah sedia maklum. Ya, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Saya nak ambil perenggan tu je tuan-tuan, yang kita selalu baca ayat ni. Ya, kita minta redha dengan syurga. Macam mana kita nak minta redha dengan syurga tuan-tuan? Kita dengar cerita redha, apa cerita redha. Maka Allah guna kalimah wa raditu, aku telah redha. Tuan-tuan tengok bahasa yang Allah guna. Allah guna fi'il madhi. Fi'il madhi ni benda yang telah lepas. Maknanya sekarang ini ada dah manusia atas muka dunia, dah Allah redha dah dengan dia. Kalau dia tak doa pun, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, dia masuk syurga kalau dia mati. Sebab Allah dah redha walaupun dia tidak doa. Tapi ada orang atas muka dunia ni tuan-tuan, dia doa beribu kali pun Ramadan setiap tahun, tapi Allah masih murka dengan dia. Sebab apa? Sebab di sini jawapan dia, wa raditu, aku telah redha lakum, bagi kamu wahai manusia, Islam sebagai cara hidup kamu. Itu aja tuan-tuan kesimpulannya. Maknanya kalau sebelum ini saya tuan-tuan dan puan-puan hidup atas muka dunia dengan Islam. Apa itu Islam? Din. Apa itu din? Cara makan ikut Islam, cara berpakaian ikut Islam, cara bermuamalah ikut Islam, cara berpolitik ikut Islam, cara berhibur ikut Islam, segala-gala ikut Islam. Maka kalau tak doa pun tuan-tuan, Allah redha dengan kita. Bila Allah redha, Allah dah redha pun. Sebab Allah guna kalimah wa raditu, aku telah redha. Kalau mati hari ni tuan-tuan, mati besok ke, mati bulan ni ke, bulan-bulan depan ke tuan-tuan, syurga kita. Tapi soal sekarang kita tanya diri masing-masing, adakah selama ni kita hidup dalam semua lapangan kehidupan ini dengan Islam? Ataupun dengan apa? Ini yang merisaukan tuan-tuan sekalian ya, dalam suasana kehidupan hari ini. Kehidupan hari ini, hiburan, Islam ke hiburan? Tak Islam. Sistem ekonomi secara keseluruhannya, tak Islam. Habis ke mana tuan-tuan agak-agak? Apa status hari ini agak-agak? Dalam redha ataupun dalam murka? Nampak tuan-tuan? Nak jawab ke nak diam aja? Diam aja tu. Tapi dah tahu dah tuan-tuan kan, senyum pun dah faham dah. Hidup hari ni tuan-tuan, cara hiburan, Allah murka tak hari ni? Ke Allah redha dengan cara berhibur hari ni?
Malam pertama Ramadan di Seremban ada konsert apa saya pun lupa dah tuan-tuan. Saya tengok TV. Tiba-tiba dia iklan. Ya, jangan datang beramai-ramai. Di Seremban malam pertama konsert. Subhanallah. Di tuan-tuan sekalian, seminggu sebelum Ramadan di ICT Shah Alam konsert MTV World Stage. Tuan-tuan tahu ya? Kena tahu lah tuan-tuan. Ustaz tahu. Malu dah saya tahu. Konsert MTV. Allahu Rabbi tuan-tuan. Nampak tak? Apa cerita hari ni? Tak apalah tuan-tuan, itu sekadar renungan untuk saya, untuk tuan-tuan. Harap-harap hati kita Allah nampak. Allah nampak dalam hati saya, Allah nampak dalam hati tuan-tuan, bahawa kita terlalu menuntut redha Allah. Dan kita berharap untuk hidup dengan Islam dalam semua lapangan kehidupan kita. Hatta kita masuk tanah pun nak ikut Islam. Ya? Kalau kira-kira masuk tanah ni tuan, hak pribadi. Ikut kita lah tuan-tuan, janji lega tak kita? Ke macam mana? Tapi tidak. Ya, bukan soal pribadi, sebab soal hidup ini tidak pernah satu saat terlepas dengan Allah. Tuan-tuan cuba tuan-tuan tanya soalan. Saya tanya soalan mudah. Tuan-tuan bagi tahu kepada saya satu tempoh masa, satu saat dalam hidup ini tidak pernah terlepas ataupun terlepas dengan Allah. Tak ada kaitan dengan Allah. Itu bahasa yang paling mudah. Cuba bagi tahu satu saat, satu perkara, satu tempat yang kita pergi, satu benda yang kita buat, satu tempoh masa yang kita lalui dalam hidup ini tak ada kaitan dengan Allah. Cuba bagi tahu. Sebab tu masuk tanah pun, untuk buang air pun tuan-tuan sekalian, Allah kira kita. Allah masuk tanah, jangan kira lah, tak betul. Tak, Allah kira. Ada pahala masuk tanah. Masuk tanah ada pahala juga. Ya, ada pahala kalau ikut Islam, cara Islam. Allah redha kalau mati dalam tanah. Okey, kalau mati dalam tanah sebab tadi masuk kaki kanan. Ya, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Duduk, ada cara duduk dalam tanah. Kalau duduk cara lain boleh juga, tapi ada cara Islam yang diajar. Duduk nak buang air pun ada cara. Ya. Nampak tuan-tuan? Sebab hidup ini tak pernah terlepas dengan Allah walaupun satu saat. Nampak tuan-tuan, tiba-tiba merentah negara, tiba-tiba mentadbir satu jabatan, tiba-tiba mengurus satu masyarakat, tiba-tiba tuan-tuan tak nak ikut Islam. Allah redha. Subhanallah. Nampak tuan-tuan? Macam mana agak-agak ya? Agak-agak lah, agak-agak. Kau tak nak agak? Allahu Rabbi tuan-tuan ni. Ni ingatan untuk saya, untuk tuan-tuan. Orang lain tak dengar ni. Ya. Orang lain tak dengar tuan-tuan sekalian. Ya. Kita je ni untuk saya. Yang bercakap ni khususnya lah tuan-tuan sekalian. Harap tuan-tuan doalah juga pada saya. Saya tidak bercakap semata-mata bercakap tuan-tuan sekalian. Ya, moga-moga Allah bagi satu rezeki pada saya, pada tuan-tuan. Rezeki untuk hidup dengan Islam. Tak apa orang lain tak nak, biarkanlah tuan-tuan sekalian. Nak buat macam mana? Ya, kadang-kadang ustaz saya dulu, tak apalah. Ya, jangan kamu kadang-kadang saya kena tegur juga tuan-tuan. Saya tak, kamu ni nampak garang sangat. Dia kata, biarlah tuan-tuan, kata dia. Biar tak